Selamat sejahtera pelajar. Okey, pada kali ini cikgu akan menerangkan unit 2.1.6 iaitu membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Okey, di sini apa yang pelajar perlu tekankan ialah untuk menghasilkan produk yang dikehendaki, beberapa bahan dan peralatan perlu dikenal pasti. Kesesuaian bahan, peralatan dan bajet mesti dilakukan dengan teliti supaya proses penghasilan produk dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, kita tengok yang pertama, senarai bahan. Okey, ini cikgu bagi contoh produk penggilap kasut magic. Okey, pada senarai bahan ini, pelajar akan menyenaraikan semua bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk. Contoh di sini dia ada gunakan 16 bahan, kayu, ada MDF, kepingan akrilik, skru, span, switch tekan tutup, motor, bateri AA, set gear taji, pemegang bateri, wayar lembar tunggal merah, wayar lembar tunggal hitam, bahan patri, glue PBA, kertas las atau kertas pasir dan juga toner kayu. Untuk setiap bahan-bahan ni, pelajar kena nyatakan kuantiti yang akan digunakan. Contohnya kalau kita tengok sini, kayu digunakan 1, dan lagi kita tengok wayar lembar tunggal digunakan 0.5 meter, bahan patri 200 gram. Kertas las 2 tu maksudnya 2 helai. Dan toner kayu digunakan 1 liter. Okey, setiap bahan yang digunakan mesti dinyatakan kuantiti yang digunakan, berapa banyak yang digunakan. Kemudian kita tengok di senarai peralatan. Okey, bagi produk penggilap kasut, pelajar diminta menyatakan semua peralatan yang digunakan. Contoh di sini dia gunakan gegar jijik. Gegar jijik. Apa guna gegar jijik? Gegar jijik ni digunakan untuk memotong kayu. Okey, kemudian kita ada pembaris keluli. Yang ni guna untuk mengukur, menanda, sesiku L, mesin gerudi. Mesin gerudi ni guna untuk membuat lubang. Mesin pelelas ataupun nama lain dia mesin sander. Okey, apa guna mesin pelelas? Mesin pelelas gunanya untuk melicinkan kayu. Kemudian dia gunakan lagi apit G. Apit G ni untuk memegang kayu semasa proses memotong. Kemudian digunakan set memateri elektronik, penjala wayar, alas memotong dan pisau pemotong, ragum meja, pemotong styrofoam dan juga set lukisan kejuruteraan. Okey, apa juga peralatan yang digunakan kena disenaraikan. Okey, sekarang kita lihat yang ketiga, bajet produk. Okey, apa dia bajet produk? Okey, kita tengok di sini. Bajet ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan untuk memastikan projek yang dijalankan berjaya dan menguntungkan. Di sini belanjawan projek akan disediakan. Jadi, pada bahagian bajet produk ini, ada 3 kos yang penting iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey, dalam bajet produk ini ada 2 kaedah yang digunakan iaitu kaedah unit dan konsep SMART. Okey, kita tengok yang pertama, apa dia kaedah unit? Okey, kaedah unit ialah bajet yang dibuat berdasarkan kuantiti barangan atau perkhidmatan. Okey, jadi bajet disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Contoh, bilangan murid di sebuah sekolah, bilangan pelanggan di dalam sebuah kedai atau bilangan kerusi di dalam sebuah pawagam. Okay, kita tengok contoh pengiraan bagi kaedah unit. Kita tengok masalah di sini ialah katakan kos makanan bagi seorang murid ialah RM5. Jumlah murid di sebuah sekolah ialah seramai 1,000 orang. Jadi, bajet makanan untuk 1,000 orang murid mengikut kaedah unit ialah RM5 kali 1,000 orang. Jadi kita dapat jumlah semua ialah RM5,000.
Okay, untuk kaedah unit ini, ianya lebih mudah difahami dan pantas, tetapi ada kekurangan iaitu tidak mengambil kira keseluruhan kos yang terlibat. Okey, sekarang kita tengok konsep SMART. Konsep SMART ini diguna pakai dalam penentuan bajet projek seperti di bawah, iaitu S spesifik, iaitu penetapan tujuan atau objektif projek. M iaitu measurable atau boleh diukur, bermaksud pengukuran pengagihan keuangan dalam kos-kos yang terlibat. Okay, A attainable iaitu boleh dicapai, bermaksud projek boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan keuangan dan tenaga kerja. R realistik, sesuai dengan kehendak pengguna dan dianalisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek. Dan T time bound iaitu jangka masa ditetapkan. Yang ini ialah tempoh masa dan sumber keuangan mencukupi untuk menyiapkan projek. Okay, kita tengok S iaitu tujuan projek. Okay, pada tujuan projek ini, pelajar perlu menyenaraikan nama projek, tujuan, bilangan dan sasaran. Okay, kita tengok M pula. Okay, M ini terdiri daripada kos bahan. Okay, pada kos bahan ini, pelajar diminta menyenaraikan semua bahan yang digunakan, termasuklah kuantiti, kos seunit dan jumlah bagi setiap kuantiti. Dan pada akhir sekali, kita menjumlahkan semua kos bahan. Okey, kemudian kita nak kira kos upah. Okey, di mana kos upah ini formulanya ialah bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah sejam dan darabkan bilangan hari. Contoh di sini, bilangan pekerjanya ialah 2 orang. Masa diambil 5 jam. Okey, kadar upah sejamnya ialah RM5 dan bilangan hari 10 hari. Okey, kita darabkan semua tadi, dapatlah RM500. Okey, kemudian nak kira kos overhead. Okey, kos overhead ni contohnya ialah bil elektrik dan bil air. Jadi, untuk mencari jumlah, kita campurkan ke semua kos tadi. Contoh di sini, bil elektrik dia ialah kos sehari RM2. Jumlah harinya 10 hari dan jadi jumlah dapat RM20. Bil air pula, kos seharinya RM1.50. Bilangan harinya 10 hari, jumlah kita darabkanlah. RM1.50 darab 10 dapat RM15. Jadi, jumlahkan bil elektrik tambah dan bil air tadi, kita dapat RM35. Okey, kemudian jumlah modal. Okey, jumlah modal formulanya ialah kos bahan campur kos upah campur kos overhead. Okey, kos bahan tadi kita dah kira jumlahnya RM1,780. Kos upah di atas tadi RM500 dan kos overhead RM35. Okey, tambahkan ketiga-tiga kos ini, kita dapatlah jumlah bagi modal dia. Kemudian kita nak kira pula kos pengeluaran seunit produk. Okey, untuk cari seunit produk, kita bahagikan jumlah modal tadi dengan bilangan kuantiti iaitu 100. Jadi RM2,315 bahagi 100, kita dapat untuk seunit produk ialah RM23.15. Okey, kemudian E, kos jualan. Okey, kos jualan sama dengan kos pengeluaran seunit produk campur peratus keuntungan. Okey, kos pengeluaran kita dah dapat RM23.15 campur RM23.15. Di mana keuntungan kita kena tentukan terlebih dahulu iaitu 100%. Jadi kita tambahkan, kita dapatlah figure kos jualan RM46.30. Okey, jadi untuk A iaitu boleh dicapai. Di sini keuntungannya ialah kos jualan tolak kos pengeluaran seunit. Kita dapat RM23.15. Okey, kita nak tengok realistik tak tadi. Okay, jadi di sini gabungan bahan yang mudah diperoleh dengan kemahiran reka bentuk membuktikan produk ini mampu direalisasikan menjadi produk sebenar. Dan tempoh masa iaitu T,
Produk telah dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan tanpa melebihi kos yang dianggarkan.